Baik, berjumpa kita semula di dalam matematik tambahan tingkatan 5 di bawah tajuk fungsi trigonometri. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat sebelum ini kita telah belajar kalau kita lihat di sini kita boleh bahagikan dia kepada 5 bahagian lah Jadi 4 bahagian yang bahagian atas tersebut telah selesai kita pelajari. Jadi untuk seterusnya kita akan sambung pada bahagian aplikasi dalam fungsi trigonometri. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan kepada subtopik yang terakhir, kita lihat dahulu di sini kita senaraikan rumus yang terdapat di dalam fungsi trigonometri, dan rumus-rumus ini juga dibekalkan dalam lampiran semasa peperiksaan SPM. Walau bagaimanapun, kalau kamu masih ingat lagi, terdapat banyak lagi rumus-rumus yang tidak disenaraikan di sini. Jadi untuk rumus-rumus yang tidak disenaraikan itu kamu mesti menghafal lah Okey. Baik, untuk hari ini kita akan lihat pada bahagian 6.6 aplikasi fungsi trigonometri. Baik. Jadi untuk standard pembelajarannya iaitu pada 6.6.1 iaitu bahagian dalam bahagian 6.6 standard kandungan ini terbahagi kepada 2, 6.61 dan 6.62 Jadi untuk hari ini kita lihat sebahagian juga daripada 6.61 ini iaitu standard pembelajaran menyelesaikan persamaan trigonometri. Baik, cikgu terus kepada contoh di sini kalau kita lihat soalannya adalah selesaikan persamaan Jadi kalau sebelum ini pun dalam pelajaran-pelajaran yang lalu kamu telah selalu kerap menjumpa yang kata selesaikan persamaan. Contohnya selesaikan persamaan linear, selesaikan persamaan kuadratik. Okey. Jadi apa yang kita lihat kalau dalam persamaan kuadratik, selesaikan persamaan kuadratik, maksudnya dalam persamaan tersebut ada pun boleh ubah yang tidak diketahui nilainya. Maka dengan cara kita menyelesaikannya, kita boleh mencarilah nilai yang kita tak ketahui itu, ataupun disebut sebagai unknown, ataupun pemala lah. Okey, baik. Contohnya di sini ialah bila dia kata selesaikan persamaan yang berikut bagi, jadi yang kita nak cari itu adalah theta. Theta yang terletak di antara 0 darjah dan 360 darjah. Dan kalau di sini kita lihat dalam pembelajaran kita yang lalu, kita terlebih kalau kita buat pada satah kates, maka kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian yang dikenali sebagai sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. Jadi dalam ini adalah yang bentuk yang paling ringkas dalam menyelesaikan persamaan. Jadi kita lihat di sini tujuan kita adalah untuk mencari nilai theta. Okey. Baik, di sini juga pengetahuan kita yang lalu tentang sudut rujukan diperlukan. Okey. Jadi sebelum kita teruskan kepada menyelesaikan persamaan ini, kita lihat ada langkah-langkah yang boleh kita jadikan panduan lah. Jadi yang pertama di situ, permudahkan persamaan menggunakan identiti jika perlu. Okey. Jadi dekat sini kita dah dapat yang paling ringkas. Jadi tak perlulah nak ringkaskan lagi. Langkah yang kedua, tentukan sudut rujukan menggunakan nilai nisbah trigonometri tanpa mengambil kira tandanya. Maksudnya contohnya sini kita lihat negatif 0.5446. Jadi kita tak perlu masukkan nilai negatif itu.
Jadi kita boleh gunakan kalkulator, shift, sin. Kemudian kita masukkan 0.5446 tanpa memasukkan tanda negatif itu. Maka kalkulator akan memberikan jawapan 33 darjah. Jadi yang 33 darjah ini tadi adalah sudut rujukan. Kemudian bila kita nak menentukan nilai theta itu, baru kita lihat balik kepada soalan tadi, di mana soalan itu mengatakan nilai sin adalah negatif. Jadi seperti yang kita tahu, nilai sin negatif adalah pada sukuan yang ketiga dan sukuan yang keempat. Jadi kita lihat seperti pernyataan yang diberikan. Kemudian pada sukuan ketiga tu, untuk mendapatkan nilai theta adalah sama dengan 180 tambah dengan sudut rujukan tadi. Jadi kita tambahlah 180 tambah 33. Dan pada sukuan yang keempat, untuk mendapatkan sudut theta ialah dengan 360 tolak dengan sudut rujukan. Dan kita permudahkan, maka kita dapatlah nilai theta itu 213 darjah dan juga 327. Jadi kamu boleh semak dengan menggunakan kalkulator. Baik, jadi kalau kita lihat tadi, dia theta tu adalah untuk 0 darjah sehingga 360 darjah. Tapi berbeza dengan kedua itu, bahagian B, di mana cos 2 theta. Jadi bagi cos 2 theta ni tadi, kita kena cari nilai dia tadi sehingga 2 pusingan, iaitu sampai 720. Sebab asalnya kalau theta, jadi kalau 2 theta maksudnya 360 darab dengan 2. Jadi kita kena membuat 2 pusingan lah. Jadi kalau kat sini sama juga seperti tadi, cos tanda dia positif, seperti yang kita tahu, cos positif berada dalam sukuan pertama dan sukuan yang keempat. Jadi sudut rujukan kita perolehi iaitu 70 darjah. Jadi oleh kerana dia adalah melibatkan 2 theta, maka kita lihat di sini kita ada 4 jawapan. Sukuan pertama 70 darjah. Untuk mendapat sukuan keempat 360 darjah tolak 70 darjah. Dan untuk kitaran yang kedua tadi, kita perlukan kita tambah dengan 360 bagi sukuan yang pertama tadi 70, kita tambahkan, dan begitu juga untuk sukuan yang keempat tadi kita tambahkan dengan 360. Dan bila kita selesaikan 2 theta, kita dapat adalah 70, 290, 430 dan 650. Jadi untuk mencari theta, kita bahagikan dengan 2. Baik. Sedikit cikgu terangkan di sini, di mana kalau tadi tu kita dah dapat dalam bentuk yang termudah, tak perlu nak ringkaskan lagi. Tapi kalau dalam persamaan itu dalam bentuk yang seperti ini, maka ada ketikanya kita perlu menggantikan nilai yang ada tu menggunakan, contohnya kat sini ada sin 2x, maka kita menggunakan rumus sudut berganda untuk menggantikannya supaya kita dapat mempermudahkannya. Jadi untuk mempermudahkan nanti kita akan lihat di dalam video yang akan datanglah. Cuma cikgu nak lihatkan sebagai gambaran awal dia. Kemudian kalau kita lihat yang bahagian B ni, dalam bahagian B ni kalau kita lihat penyelesaian dia, kalau kamu lihat, kamu perasan ini adalah dalam bentuk seperti persamaan kuadratik, tapi di dalam sebutan trigonometri lah, nisbah trigo. Tapi kita boleh faktorkan juga, seperti dalam persamaan kuadratik. Dan selepas itu kita dapatlah sin x sama dengan 0.75 contohnya. Ini adalah sebagaimana yang kita
lihat pada contoh yang awal tadi. Okey. Jadi mungkin penerangan cikgu ni agak laju, ya. Tapi insya-Allah kita akan sambung dalam video yang akan datang dalam bentuk video yang lebih pendek-pendek lah, ya, untuk memudahkan kamu download, ya, ataupun mencapai video ini dengan mudah. Okey. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat tadi penyelesaikan persamaan trigonometri seperti yang kita lihat tadilah, ya. Dan bahagian yang berikutnya nanti kita akan lihat tentang menyelesaikan masalah trigonometri. Okey, jumpa lagi.